Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers lah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV. Seperti biasa channel aku ni untuk memujuk abam-abam yang di luar sana yang nak berkecimpung dalam motosikal khususnya touring. Jangan lupa share, like dan subscribe lah. Makan Motor dan Touring. Baiklah, hari ni part 4 review aku 1 tahun lebih pakai. So kita sambung lagi kita punya sembang. Hari ni kita nak sembang sikit pasal clutch lah. Hari tu kita dah sembang pasal transmission. Itu dah sembang pasal sprocket. Hari ni kita sembang pasal clutch pula. Dan hari ni aku berada di Empangan sungai Selangor, Empangan Selangor. Baiklah, jom kita sembang pasal clutch . Jom touring . Di sini aku berada di route nombor 1 yang menuju ke arah utara, Jalan Lama. Dan di Kuala Kubu Baru ni akan bertemu dengan route 55. Route 55 simpang kat sebelah kanan aku ni. Route ke Kuala Kubu Baru kita akan menuju ke Bukit Fraser . Hari ni kita daki Bukit Fraser. Dan di dalam route 55 ni dia akan bersambung dengan Raub . Dalam Raub yang kita pergi hari tu masa aku balik dari Jakarta tu, dia akan bersambung terus ke Raub, iaitu route nombor 8. Di tengah-tengahnya route 55 ni akan di tengah-tengahnya ada route 56. Jalan one way yang mendaki Bukit Fraser, jalan one way mendaki Bukit Fraser. Jadi dekat sini jalan yang one way tu sempit sikit lah. Jom kita teruskan perjalanan kita. Dan Kuala Kubu Baru ni merupakan bandar yang inilah pusat bandar Hulu Selangor. Dia merupakan antara jalan kat sini, route 55 ni jalan tertua, iaitu perkhidmatan pas yang pertama, iaitu daripada Kuala Kubu Baru ke Raub. Perkhidmatan pas yang pertama di Malaysia pada zaman-zaman British dulu lagi . Alright. Okey, dan di sini ada stesen minyak, stesen Petronas dengan Petron. Apa boleh isi dulu minyak kat sini sebelum nak daki bukit tu. Dan di depan tengah masjid tu ada Cendoi Pak Samad depan masjid tu. Dan tengok mendung angin mendung menghala ke Bukit Fraser. Okey, nak ride Bukit Fraser ni kalau hujan lebat ride kita auto cancel lah. Auto cancel, bahaya. Kalau banyak tanah-tanah runtuh, kita jangan lawan hukum alam. Kita boleh patah balik dan ride bila-bila. Abang polis pun penuh sini . Mereka buat training kot sini. Dah hujan dah. Hujan dah makin lebat dah. So kita patah balik dulu, lepak dekat Cendoi Pak Samad ni dulu. Alright, kita U-turn . Kita jangan lawan hukum alam . Sebab di sini banyak juga kes tanah-tanah runtuh, ada juga aksiden yang berlaku akibat hukum alam . So kita ni isai yang kerdil saja. Kita patah balik. Tak dapat ride hari ni, kita ride hari lain . Penuh abang-abang polis kat sini. Mereka pun training ni kot, training corner. Abang polis juru pelatih L ni kot, polis trafik . Mereka pun baru lepas naik Cendoi. Alright, hujan pun makin lebat . Kita makan Cendoi dulu lah. Walaupun cuaca sejuk, kita penat bila Cendoi. Patutnya kalau cuaca panas lagi sedap lah. Aku makan sikit. Kalau hujan lebat tak jadi, hari lain lah kita like. Okay, alright. Cendoi Pak Samad sejak tahun 2015. Set kuah kari, itik salai. Salai ni hari hujung minggu je kot. Nasi set kuah lemak semua ada lah sini . Hujan pun makin nak lebat lepak di sini. Dan ini dia Cendoi mangga ada, Cendoi nangka, Cendoi durian, segala macam aneh Cendoi dah kat sini. Rojak pun ada, nasi ayam panggang, mi rebus, mi Bandung. Harap apa dengar aku cakap dia, hujan makin lebat lah. Dengar bising bunyi zing hujan. Mungkin tak right lah.
Dia berbayang dulu kat sini, lepas tu ambil makan, boleh bayang, lepas tu boleh duduk. Hujan pun lebat ni. Harap hampa dengar aku cakap ni masjid depan ni. Pasal hari ni kita cancel tu right. Lepas ni lepas ni kena cendai, semayang dekat masjid, tidur tu lah. Lepas hujan ni kita ronda-ronda bahagian Kuala Kubu Baru je lah. Alright. Ini dia aku ada hari ni, ikan bawal, gulai, ada ni sampai, cendai mangga. Aku ada cendai mangga. Jom kita pergi penaik, kena siap. Harga apa berpatutan lah. Cendol ni lebih kurang dalam RM6-7. Ikan bawal ni pun dalam RM6-7 Macam tu lah harga dia. Ni dia. Baik. Jadi lepas makan kita pergi masjid, kita lena, semayang apa patut. Alright. Alright lah. 2 minggu lepas ride tak jadi. Hari ni kita repeat balik. Yang ni route 55 hari tu kat Kuala Kubu Baru. Atas sikit daripada channel Pak Samad tu lah. Tapi hari ni aku ride dengan member aku, Brother Joe. Brother Joe ride pergi Fraser ni. Kalau ada member best sikit lah. Boleh ada orang tengok-tengok kan kita. Al-maklum lah, jalan ikan Bangkok, banyak gaung-gaung dekat sini. Dan member aku ni bawa motor Triumph Street Triple lah, yang mata macam mentadak tu. Tu dia, lucu dah. Bagi dia layan lap dulu. Dulu alright. Triumph Street Triple lah, yang mata mentadak tu. Dia pun nak jual motor ni dalam 20k. Siapa yang minat tu boleh lah roger-roger. Dan motor ni memang power lah. Enjin dia 3 dapak. 3 dapak Triumph ni, 3 dapak lah, 3 piston. Dan design dia macam mentadak tu. Kalau apa tak suka design tu boleh tukar. Banyak ada juga orang tukar lampu. Lampu dia jadi single, dia jadi macam retro sih motor ni Motor ni memang power dan ini sebenarnya berada di route 55 ni adalah empangan Sungai Selangor. Di sini pemandangan cantik Tengok tu udara bersegar, banyak-banyak. Dan di sini banyak lookout point Lookout point tu tempat kita berhenti dan ambil gambar lah. Sini tempat dia cantik, empangan Sungai Selangor. Hulu Sungai Selangor lah ni kiranya ni. Lepas saja pintu Syabas ni ada satu tempat lookout point di sini. Apa boleh berhenti, jalan tak berturak lah, berhenti tepi jalan dan ambil gambar. Ni geng motor pun ada. Dan kita jalan sini touring-touring, kenangkan Minda pada hari Sabtu ni hari Malaysia ni semalam hari Malaysia, pasal bendera apa yang betul. Dan bila apa nampak struktur binaan tepi ni belah kiri aku ni, depan sikit ni ada satu lagi loop point. Nanti dekat depan sikit ni lepas struktur binaan tadi tu ada jalan masuk. Jom kita masuk singgah asal. Aku nak buat sikit video intro, terbangkan drone. Sini pemandangan pun elok lah. Lepak-lepak sini, sempoi. Ada wakaf, kita boleh lena-lena sini Alright. Kita teruskan perjalanan Okey, kita teruskan perjalanan. Dan di sini juga tengok ni jambatan ni tengok di sini jambatan sungai lawa. Apa boleh berhenti kat tepi jambatan ni lah untuk ambil gambar. Ini adalah pertak hari ni. Okey. Kanan aku ni ada jalan untuk pergi ke perkemahan ataupun tempat berkelap pertak. Dan yang ni kereta banyak betul di sini di sini merupakan kawasan perkelahan Sungai Ciling So sini pusat sanctuary ikan kelah. Wah, sini memang world class punya ni lah. Banyak kereta ni
kelas punya tempat kekilaan ni ya. Ada trailing, ada air terjun dalam ni, apa boleh trekking dalam ni ya. So, macam-macam apa boleh buat aktiviti kat sini lah. Ramai orang kawasan berkelah ni. So diharap siapa yang datang berkelah ni bawa plastik sampah masing-masing ya. Buang sampah, jangan kotorkan tempat alam indah Semula Jadi ni. So kita teruskan lah. Tengok banyak dan tu dia, kita tengok banyak betul ya, banyak kereta ni bawah tu. Ni bapak bro ni. Hello gang, tu dia lari ya. Alright, so kita teruskan lah. Okay, so sebelum nak sembang pasal kelas ni, kita sembang sikit dululah pasal selekoh di sini ya. Tengok tu, di sini kita train lah main selekoh ha. So untuk selekoh ni, sebelum kita masuk dalam selekoh, kita mesti memperlahankan kita punya motor dulu lah. Memperlahankan motor tu, kita pakai brake belakang ataupun kita drop gear ataupun kita namakan engine braking sebelum kita masuk dalam cornering lah, entry apex tu. Apex tu sudut di bucu cornering tu lah. Dan exit je kita laju sikit, exit apex tu kita laju sikit. Tapi yang masalahnya, kita tak tahu setajam mana selekoh tu. Jadi kalau kita tak biasa di tempat tu, kita bawa perlahan aja lah. Sini aku bawa dalam 50-60 km sejam, 40, dia 3-4, kadang-kadang 2 naik bukit. Dan apa yang penting ni, nak belajar kita cornering untuk touring bike. Bukan macam cornering macam motorsport lah. Motorsport tu bila dia corner tu, dia hanging off, badan dia jatuh, lutut cecah ni lutut cecah jalan untuk touring ni, untuk titik pasif, untuk motosikal titik graviti yang tinggi, kita buat counter leaning. Counter leaning tu kita punya ni je, kita punya apa, kita condongkan kita punya motor saja, badan kita tak ikut. Dia nama dia counter leaning untuk motor-motor touring Sebelum masuk corner tu, kita perlahankan dulu. Kalau kita tak tahu dia punya ketajaman dia, lajuan tu, kita mesti memperlahankan dengan cara tekan brake belakang ataupun drop gear lah. Dan untuk kelajuan, untuk motor yang drop laju dia ada yang kita namakan trail braking tu nantilah kita sembang. Trail braking ni dia brake waktu dah masuk corner dengan menekan brake depan sikit-sikit, gabungan brake belakang dan sebagainya lah, trail braking tapi ni kalau apa slow, apa glide je lah, tak payah nak brake pun. Alright, jadi ni ada selekoh. Jadi kita sembang sikit nanti pasal clutch ini dah sudah sampai ke titik pertemuan route 55 dan route 56. Ambil gambar dulu. Ni memang tracer semua ada sini. 56 ni one way Alright. Okey, baiklah, kita bermula di route 56 mendaki Bukit Fraser. Route 56 ni dia akan naik daki one way So dia akan naik sampai di Bukit Fraser, kawasan Peranginan. Lepas tu dia akan turun balik downhill, bertemu dengan route 55 balik itulah dia route 56 ni one way, jangan two way, dan tidak dibenarkan berhenti di sini jadi jom kita slow-slow di sini sini memang tajam lah, one way kecil jalan tak boleh nak buat lap apa pun. Jadi jom kita sembang sikit pasal clutch kat sini sebentar kita nak sampai di tempat mercu tanda jam yang selalu ambil gambar tu freezer tu, jam. Jadi jom kita sembang sikit pasal clutch sebelum kita sampai di tempat Peranginan Bukit Fraser yang tempat ambil gambar tu. Baiklah, jom kita sembang pasal clutch tapi sebelum tu kita tengok mekanisme enjin dulu. Apabila kita start aja enjin, crankshaft akan berpusing, piston akan berputar. Walaupun kita neutral enjin, dia akan berputar dan akan bersambung dengan gigi clutch tu dia akan dan clutch ni akan memutarkan input shaft gear dalam tu, dan juga input shaft ni akan memutar output shaft dan akan memutar sprocket dan tayar belakang jalan lah sebagainya. Jadi apa sebenarnya clutch ni? Tujuan clutch ni adalah sebenarnya untuk memutuskan hubungan putaran di dalam enjin tu. Dia duduk berputar-putar tu, dia memutuskan hubungan dengan
gigi ataupun gear kat transmission dengan yang menggerakkan sprocket depan lah. Kenapa dia kena putuskan hubungan? Macam hari tu kita sembang kat jerantut itu, apabila transmission ni kita naik turun gear saja, dia slide, dia akan, dia gigi tu akan bercantum, dia slide, dan ini memerlukan putaran enjin mesti dihentikan atau memutuskan putaran tu supaya senang gigi tu nak sliding, tukar gear 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok macam mana mekanisme input yang pertama. Apabila kita tekan saja clutch, clutch tadi tu akan menarik actuator arm tu. Apabila menarik actuator arm tu akan tolak tolak satu rod yang akan merenggangkan clutch plate. Ini dia macam mana dia nak memutuskan hubungan putaran enjin crankshaft tu dengan gear transmission tu. Dia akan merenggangkan clutch plate. Lalu hubungan antara putaran enjin dengan transmission punya gear tu akan terputus tu, maksud kata depa free spin lah. Dan waktu free spin ni lah gear kita slide bertukar-tukar di dalam transmission. Baiklah, macam mana terputusnya hubungan tu? Okey, di dalam clutch ni dia ada clutch pack. Clutch pack ni dia ada macam dua jenis clutch plate lah. Satu steel plate, satu friction plate. Dan dia ada clutch basket dan inner hub. Nanti kita cerita apa dia clutch basket dan inner hub ni, hubungan dia. Jadi apabila di dalam apabila enjin berputar, clutch basket ni akan berpusing lah. Tapi transmission tak berpusing, gear transmission atau gear yang sprocket tak berpusing. Tengok. Dan inner hub ni lah yang apabila dia bergerak, dia berputar, baru sprocket depan berputar lah dan gear semua berputar. Jadi clutch plate ni, kalau kita tengok, satu daripada jenis clutch plate ni akan melekat ataupun bergerak bersama-sama dengan clutch basket. Dan satu lagi ni, dia tengok apabila clutch basket berpusar, dia pun berputar lah kan, berputar. Dan satu lagi plate, jenis plate ni, dia clutch plate ni, dia akan bersambung dan bergerak bersama-sama dengan inner hub tadi ni. Inner hub tadi bila dia bergerak, dia akan menggerakkan transmisi dan sprocket depan lah. So bila dia melekat menjadi satu tu, semua bergerak lah. Okay, enjin bergerak, transmission bergerak. Tetapi apabila kita menekan clutch lever, dia akan merenggangkan. Jadi terpisah hanya hubungan di antara friction plate tadi tu dengan steel plate tadi tu. Maksud kata yang bergerak hanyalah enjin, tapi transmisi dengan sprocket bergerak juga lah, tapi dia free spin mengikut roda lah. Dan apabila roda free spin, terputuslah hubungan di antara putaran enjin dengan putaran transmisi dengan putaran sprocket, maka lebih senanglah untuk transmission gear tadi, tukar gear 1, 2, 3, dia slide kan. So dia mengelakkan daripada gigi-gigi dalam gear tu rosak dan haus. Okay, dan itulah dia. Jadi bila kita tekan clutch, lepas clutch tu, dia ada macam, bila dia terkapit tu, dia macam brake maknanya, friction brake. Dia macam brake maknanya, dia macam kaliper brake lah maknanya. So sebab tu bila hampa lepas clutch saja, dia ada macam sedikit daya kilasan atau torque sikit saja hampa rasa. Itu sebenarnya daripada daya kapit kedua-dua clutch plate tu tadi ya. So jadi dia putuskan hubungan enjin, jadi senanglah transmission tu slide tukar gear 1, 2 dan 3. Alright. Dan satu lagi yang clutch lever tu sebenarnya yang menggerakkan ni ada dua cara atau mekanisme lah. Satu menggunakan kabel, kita tekan saja clutch, dia akan tarik actuator arm tu. Satu lagi dia menggerakkan, dia menggunakan hidrolik, iaitu cecair. Dalam cecair tu dia ada master piston clutch dengan sleeve piston clutch lah. Yang satu tu lagi lembut, yang satu lagi yang clutch yang pakai kabel tu lagi keras sikit lah. Tapi kalau otai-otai dia suka yang pakai kabel tu, dia macam ada feel sikit. Yang lembut ni pun okey juga bawa kat bandar senang lah, lembut lah dia tekan dia punya clutch tu. Secara maintenance dia yang hidrolik ni lagi lama sikit lah nak maintain. Macam kata tak perlu ditengokkan sangat, melainkan kalau ada kebocoran berlaku sebab dia cecair. Yang kabel ni sebenarnya beberapa
puluh ribu kilometer. Sometimes kita kena tengok jugalah dia punya kabel ni, kena servis bom minyak apa yang patut bagi lubricate dia balik Okey, diharap kita sembang-sembang ni kita dapat sedikit ilmu Okey, jom kita sambung ride dekat Bukit Fraser